Hai, Assalamualaikum. Hari ini kami akan buat tang yuan, iaitu makanan tradisional daripada China. Okey, jadi untuk buat tang yuan ni kita memerlukan tepung pulut, pewarna, air suhu bilik, gula melaka dan juga air panas. Okey, langkah pertama kita perlu membuat adunan. Bahan yang diperlukan ialah tepung sebanyak 300 gram, secawan air bersuhu bilik dan setengah cawan air panas. Okey, pertama kita tuangkan air panas. Ulikan, tambah sedikit. Ulit tepung sehingga menjadi dough dan tidak melekat di tangan. Langkah kedua, bahagikan dough kepada 3 bahagian dan masukkan pewarna. Okey, saya akan gunakan pewarna merah, hijau dan kuning. Okey, pertama saya akan masukkan pewarna. First sekali warna kuning. Dan uli sehingga warna dengan dough sebati. Okey, next step ialah kita rebus gula melaka ni sehingga mendidih. Okey, nampaknya gula melaka kita telah pun cair setelah dikacau selama beberapa minit. Okey, langkah seterusnya bentukkan adunan menjadi bulat. Okey, setelah adunan telah dibulatkan, masukkan gula melaka sebagai inti di dalam kulit tersebut. Langkah yang terakhir, rebus tang yuan kita ni dalam rebusan air gula melaka. Okey, yang terakhir ialah kita boleh angkat sehingga dia punya tang yuan ini timbul. Okey, ini hasil tang yuan yang sudah direbus dan sedia untuk dihidang. Tang yuan atau yang lebih kita kenal sebagai onde adalah makanan tradisional Cina yang terbuat dari tepung beras ketan. Tang yuan bisa berbentuk bulat, boleh juga kecil atau besar dan boleh diisi atau tidak diisi. Bagi banyak keluarga Tionghoa, tang yuan biasanya dimakan bersama keluarga. Bentuknya bulat dan disajikan dalam mangkuk, yang mana merupakan simbol untuk melambangkan kebersamaan dan persatuan keluarga. Tang yuan dimakan secara tradisional selama perayaan seperti Festival Dongzi dan Festival Lentera. Festival Dongzi merupakan sebuah perayaan untuk berkumpul bersama keluarga selama musim dingin di Tiongkok. Sementara Festival Lentera dirayakan pada tanggal 15 bulan lunar pertama. Ini adalah hari bulan pertama, purnama pertama di tahun baru Imlek dan merupakan hari tradisional bagi keluarga untuk menikmati onde. Hai, Assalamualaikum. Saya akan menerangkan asal-usul tang yuan. Tang yuan ialah sejenis makanan Cina yang diperbuat daripada tepung pulut. Tepung pulut ini dicampur dengan sedikit air untuk membentuk bola. Kemudian dimasak dan dididihkan dan dihidangkan dalam air yang mendidih. Tang yuan bolehlah sama ada berisi atau tanpa isi. Secara tradisi, tang yuan dimakan ketika perayaan Yuan Zhao atau Cap Goh Meh. Dalam sejarah, terdapat beberapa nama yang berbeza telah digunakan untuk merujuk kepada tang yuan.
Semasa zaman pemerintahan Maharaja Yongle dari dinasti Ming, namanya dirasmikan sebagai Yuanzhou yang berasal dari perayaan Cap Gomeh, digunakan di bahagian China Utara. Nama ini secara harfiahnya bermaksud selamat malam pertama, memandangkan ia adalah bulan purnama pertama selepas tahun baru Cina. Selalunya merupakan bulan baru. Walau bagaimanapun, di China Selatan ia dipanggil Tang Yuan atau Tang Tuan. Legenda mengatakan bahawa semasa pemerintahan Yuan Shikai dari tahun 1912 hingga 1916, mereka tidak menyukai nama Yuanzhou kerana ia kedengaran seperti mengeluarkan yuan. Oleh itu, mereka menukarkan namanya kepada Tang Yuan. Nama baru ini secara harfiahnya bermaksud bola bulat dalam sup. Tang Tuan juga membawa erti yang sama, iaitu ladu bulat dalam sot. Dalam kedua-dua dialek utama Cina mereka, iaitu Hakka dan Kantonis, Tang Yuan disebut sebagai Tong Reng dan Tong Jun. Dan dalam Kantonis, lazimnya tidak digunakan dalam dialek ini. Bagi kebanyakan keluarga Cina di tanah besar Cina dan luar negara, Tang Yuan biasanya dimakan bersama-sama dengan keluarga. Bentuk bulat bola dan makan dengan mangkuk melambangkan kebersamaan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Indra Muda bin Muqabilah. Jadi saya akan menerangkan tentang kepentingan memahami dan menghormati kepelbagaian dalam masyarakat. Antara poin yang telah saya dapati iaitu kepelbagaian rakyat Malaysia dari segi budaya dan agama telah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang sangat unik. Rakyat diberikan kebebasan mutlak dan mengamalkan ajaran, agama dan kepercayaan masing-masing tanpa sebarang kekangan, batasan maupun halangan. Walaupun agama Islam diisytiharkan agama rasmi di negara kita, hak dan kebebasan ini turut termaktub dalam perlembagaan dan menjadi asas untuk memelihara persatuan dan keharmonian rakyat Malaysia. Kepentingan yang seterusnya ialah mengukuhkan ekonomi negara kerana pelabur-pelabur asing berani melabur di modal di Malaysia. Ekoran daripada kestabilan politik negara kita. Hal ini sudah tentu mampu menjana pendapatan negara dan menyediakan peluang pekerjaan kepada negara masyarakat. Oleh hanya demikian, hidup dalam keharmonian kaum di negara kita perlulah utuh serta setiap rakyat Malaysia haruslah mengamalkan dan menitik beratkan sikap melindungi supaya negara kita hidup dalam keharmonian antara satu sama lain. Dengan rakyat mengamalkan perkara tersebut, negara luar akan menyanjung tinggi negara kita serta akan melabur di negara kita dengan sebaiknya. Hal ini merujuk kepada slogan kata keluarga Malaysia yang telah direalisasikan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 iaitu Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Slogan yang digunakan amatlah mendalam jika dikaji dari maksud serta makna mesej yang hendak disampaikan oleh beliau. Dalam penyampaian kata dan makna beliau, saya berharap agar rakyat Malaysia hidup aman makmur serta perpaduan di antara satu sama lain terjaga. Jadi seterusnya, bagi poin untuk kepentingan memahami dan menghormati kepelbagaian dalam masyarakat. Selain itu, perayaan setiap agama juga disambut secara besar-besaran. Malah, ada negeri yang memberikan cuti umum untuk menyambut perayaan-perayaan tersebut. Hal ini jelas membuktikan masyarakat Malaysia telah hidup dalam keadaan yang harmoni dan berpegang kuat kepada sifat toleransi yang tinggi, dan setiap kaum itu menunjukkan sikap saling menghormati antara satu sama lain. Sifat terpuji beginilah yang menjadi tunjang kepada kemajuan kita sebagai sebuah bangsa yang berjaya. Menghargai kepelbagaian budaya dan saling menghormati perbezaan agama ialah dua perkara yang sangat penting dalam mencapai keharmonian hidup dalam masyarakat. Hal ini demikian kerana menghormati budaya dan perbezaan agama merupakan kunci utama ke arah melahirkan masyarakat Malaysia yang harmoni dan bersatu padu.
Sebagai intisarinya, pepatah pernah berkata, bagai au dengan tebing, iaitu merupakan peribahasa yang amat sinonim dengan kehidupan masyarakat Malaysia. Walaupun penduduk Malaysia berbilang kaum, namun semangat tolong-menolong sesama masyarakat amat penting untuk melaksanakan sesuatu perkara. Bertitik tolak daripada sikap saling menolong ini, akan lahirlah masyarakat yang bersatu padu. Perpaduan merupakan aset terpenting Malaysia kerana tanpa perpaduan, tidak mungkin keharmonian dapat dinikmati. Ibarat bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Akhir kalam, tanggungjawab menyemai benih perpaduan dalam diri setiap individu menjadi tugas rakyat Malaysia bersama-sama. Moga usaha yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu dapat kita kecapi dan kita hayati sesama kita. So ini adalah Tong Yuan yang dibuat oleh Haziq dan rakan-rakannya. Kita try ya. Dia rasa manis gula Melaka dia, dan benda dalam isi dia begitu macam pandai onde. Ni rasa ni kuah gula Melaka. Ni dia punya nak kau ni kalau jual ni untung gila.